Ramai yang confuse sebenarnya berkenaan terma OCD dan ada yang gunakan terma OCD ini di tempat yang salah. Sesetengah itu, kalau ada kawan yang jenis teliti, yang jenis perfectionist, terus mereka labelkan mereka ini sebagai OCD. Jadi, apakah OCD sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan penyakit OCD, iaitu Obsessive Compulsive Disorder, berkenaan ciri-ciri dan tanda-tanda seseorang yang ada OCD. Jom kita saksikan. Mengikut definisi, secara mudahnya, penyakit OCD ini adalah salah satu masalah kesihatan mental. Ia akan membuatkan seseorang itu, satunya berasa cemas dan gelisah, dan akan membuatkan seseorang itu membuat perkara berulang-ulang kali. Ada yang mengatakan OCD ini adalah was-was yang melampau. Ada juga yang mengatakan benda ini adalah ekstrim kepada perfectionism, iaitu terlampau sempurna. Kalau kita tengok OCD ini, ia terdiri daripada dua adjektif, iaitu obsesif dan juga kompulsif. Obsesif ini adalah berkenaan pemikiran seseorang. Obsesif adalah pemikiran. Pemikiran seseorang itu mungkin terganggu ataupun gelisah, dan benda yang serabut itu akan terus berpusing-pusing berulang-ulang di dalam pemikiran mereka. Ia akan menyebabkan seseorang itu akan rasa tidak selesa, dan seterusnya akan menyebabkan mereka itu rasa cemas dan gelisah. Mungkin benda itu berkaitan dengan kebersihan, mungkin ianya berkaitan dengan keselamatan, ataupun mereka was-was berkenaan ingatan, dan mereka ni obsesif kepada susunan ataupun simetri sesuatu benda. Mereka tak boleh tengok benda itu tidak teratur. Mereka perlukan benda itu terdiri dengan pattern-pattern yang tertentu. Jadi, benda-benda ini semua mungkin boleh dikaitkan dengan obsession. Bagi kompulsif pula, ianya berkenaan dengan tindakan seseorang itu. Kompulsif ialah tindakan. Ianya disebabkan oleh obsession itu tadi akan menyebabkan tindakan tertentu. Dan tindakan ini biasanya tidak rasional. Ianya akan membuatkan seseorang itu membuat tindakan tidak rasional secara berulang-ulang kali. Benda ini barulah dikatakan mereka itu mempunyai compulsive disorder. Untuk bagi senang, saya akan berikan beberapa contoh berkenaan OCD. Contoh yang saya boleh ambil ialah berkenaan dengan cuci tangan. Okey. Orang biasa, mereka akan cuci tangan sampai bersih, iaitu adalah karakteristik bagi orang biasa. Bagi orang yang perfection, sempurna, mereka akan cuci tangan ini berulang-ulang kali menggunakan sabun sehingga betul-betul bersih. Yang ini salah satu kriteria bagi orang yang perfection. Bagi orang yang OCD pula, yang ini lain sikit. Mereka akan cuci tangan terlampau banyak berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kulit mereka ini terjadinya merah dan mungkin menggelupas. Yang ini barulah boleh dikatakan mereka itu mungkin mempunyai OCD. Boleh nampak kan? Yang kedua, saya ambil contoh berkenaan bab kunci rumah. Okey. Kalau orang biasa, mereka akan kunci rumah secara biasa. Mereka akan kunci rumah dan terus tinggalkan rumah untuk pergi ke tempat kerja. Tetapi, bagi jenis orang yang berpenyakit OCD ini, mereka akan berulang-ulang kali pergi cek kunci rumah, double check kunci rumah. Dan benda itu mereka akan buat setiap hari, dan prosedur itu ataupun cek kunci rumah itu mungkin berlanjutan sehingga 30 minit setiap hari. Jadi, anda boleh nampakkan kat sini bagaimana kriteria orang yang biasa, orang yang perfectionist dan orang yang ada masalah OCD. Bila kita cakap berkenaan OCD ini, ia adalah disorder. Disorder ini akan mengganggu dan akan menyusahkan seseorang itu untuk meneruskan kehidupan seharian. Ia akan menyebabkan daily activity ataupun fungsi hidup seseorang itu akan terjejas. Dan bila ini berlaku, bila disorder ini berlaku, barulah kita boleh mengatakan seseorang itu ada penyakit OCD. Sekiranya anda mempunyai masalah berkenaan ataupun contoh yang saya berikan tadi berkaitan dengan anda dan benda-benda itu semua mengganggu kehidupan anda, jumpalah pakar, iaitu sama ada psikiatris ataupun psikologis.
Mereka akan menilai masalah anda dengan lebih mendalam dan rawatan yang betul akan diberikan kepada anda. Ada tahap OCD ini tidak memerlukan ubat, ada tahap OCD ini memerlukan ubat. Contoh rawatan yang tidak memerlukan ubat ialah psikoterapi. Psikoterapi ini adalah satu kaedah di mana kaedah interaksi orang yang terlatih dalam kesihatan mental, contohnya seperti pakar, kaunselor ataupun pekerja sosial, dan interaksi ini tak kisahlah daripada bentuk perbualan ataupun apa-apa aktiviti yang dilakukan. Aktiviti daripada interaksi ini boleh dikatakan sejenis rawatan kepada pesakit, dan benda ini kita namakan sebagai psikoterapi. Ada juga kes OCD yang memerlukan ubat-ubatan. Ianya bergantung kepada penilaian daripada doktor pakar. Mereka akan menilai tahap OCD anda dan mungkin jika perlu mereka akan berikan ubat tertentu kepada anda. Yang ini anda perlu berjumpa dahulu dengan doktor pakar. Saya harap dengan penerangan yang saya berikan tadi, anda dapat mengambil sedikit sebanyak info berkenaan ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang ada OCD. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.